Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kehadirat Ilahi kerana dengan izin serta limpah kurniaannya dapat kita bertemu lagi dalam forum remaja bersama saya, Shalina, pada pagi yang indah ini. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik lagi bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk bual bicara forum remaja kita pada hari ini. Hikmah perkahwinan adalah untuk pasangan suami isteri beroleh kasih sayang dan rahmat. Namun, apabila ianya gagal dinikmati, sebahagian pasangan mengambil keputusan untuk mengakhiri perkahwinan mereka dengan perpisahan. Menurut statistik tahun 2021, negeri Selangor telah mencatatkan kadar penceraian tertinggi iaitu sebanyak 8,939 kes. Ini kerana dunia rumah tangga hari ini semakin mencabar dan ramai pasangan suami isteri menghadapi masalah untuk berkomunikasi bersama pasangan mereka dalam urusan rumah tangga. Justru itu, kami mempunyai paparan bingkisan yang ingin ditunjukkan kepada anda semua. Silakan. San, si Ibu Arisan di mana lagi sih? Kok saya nggak pernah tahu ya? San, Papa tuh punya selingkuhan ya? Atau punya pacar baru? Saya merasa tidak dihargai seperti ini. Habis kayaknya nggak cinta lagi sama saya. Berdasarkan video tersebut, sesuai dengan tajuk kita pada kali ini iaitu strategi mengurus konflik dalam hubungan suami isteri. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, bolehlah kiranya kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama, Saudari Hafizatun Nabila yang merupakan peguam syar'i bahagian penceraian. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua, Saudari Rosmini yang merupakan pegawai Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Ahli panel kita yang ketiga, Saudari Nur Adini yang merupakan pegawai kaunseling keluarga dan perkahwinan. Dan ahli panel yang terakhir ialah Saudari Nurul Syafiqah yang merupakan pegawai psikologi di Klinik Kesihatan Kelang. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada Saudari Nabila, apakah konflik yang sering berlaku di kalangan pasangan berkahwin? Terima kasih Saudari Shalina. Apabila bercerita mengenai konflik pasangan yang berkahwin, konflik yang pertama sering diperkatakan ialah konflik komunikasi. Pasangan suami isteri sering menggunakan kaedah silent treatment untuk meredakan masalah yang berlaku. Betul, ia akan meredakan masalah yang berlaku, tapi ia tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi. Silent treatment juga akan memberikan kesan yang negatif terhadap hubungan pasangan yang berkahwin dalam jangka masa yang panjang. Seterusnya, konflik kurang meluangkan masa bersama. Kehidupan zaman moden ini, wanita tidak terkecuali untuk mempunyai kerjaya tersendiri. Kebiasaannya, pasangan yang berkerjaya akan lebih fokus terhadap kerjaya masing-masing dan lupa tanggungjawab hakiki di rumah. Mereka perlu bijak dalam keseimbangan antara keluarga dan kerjaya kerana kedua-dua perkara ini amat penting dan memberi impak yang besar dalam hubungan perkahwinan mereka. Sekian ulasan dari saya. Terima kasih. Seterusnya, soalan saya pada Saudari Rosmini, bolehkah saudari nyatakan faktor-faktor yang menjadi punca dalam masalah rumah tangga? Okey, baik. Terdapat beberapa faktor yang menjadi munculnya konflik dalam hubungan suami isteri. Yang pertama adalah kekurangan komitmen. Kekurangan komitmen ini memainkan peranan yang penting dalam kejayaan ataupun kegagalan dalam hubungan suami isteri. Yang seterusnya adalah kecurangan di antara pasangan. Kecurangan ini berlaku disebabkan faktor yang mendorong salah satu pasangan untuk curang dan kekurangan ini akan membawa impak negatif dalam keharmonian rumah tangga mereka. Yang seterusnya, konflik dan perbezaan yang tidak dapat dinamaikan. Perbezaan ini termasuklah dari segi sifat, keras kepala, degil antara satu sama lain untuk memaafkan apabila berlaku masalah. Yang seterusnya adalah berkahwin pada usia yang muda. Mengambil keputusan untuk berkahwin pada usia yang muda adalah satu keputusan yang besar yang mereka perlu fikir dahulu. Okey, kemudian seterusnya isu kewangan. Mengikut era kemodenan pada masa kini, isu kewangan adalah yang paling penting bagi pasangan suami isteri yang ingin berkeluarga kerana kos sara hidup yang semakin tinggi. Seterusnya adalah perkahwinan, perbezaan perkahwinan. Sebagai contoh, kita dapat lihat anak kepada Cefan, Selina dan juga bekas suaminya yang orang putih kan. Terima kasih Shelina. Seterusnya, soalan saya pada Saudari Adini, adakah terdapat strategi untuk membendung masalah ini? Terima kasih kepada Cik Shalina kerana mengajukan soalan tersebut. Seperti yang kita ketahui, setiap konflik yang berlaku dalam hidup kita boleh diselesaikan apabila kita tahu cara menguruskan konflik dengan menggunakan strategi dalam pengurusan konflik. Antara strategi untuk membendung konflik ini ialah pertama, kemahiran menyelesaikan masalah yang baik.
Bagi menyelesaikan konflik ini, kedua-dua pihak iaitu suami isteri melepaskan matlamat mereka untuk mengekalkan hubungan pada tahap yang paling tinggi, contohnya suami atau isteri berkata saya minta maaf tidak bermakna saya salah. Strategi yang kedua ialah pematuhan. Definisi pematuhan dalam strategi pengurusan konflik perkahwinan ialah tindakan akur atau mengalah dalam hubungan perkahwinan. Strategi yang ketiga ialah akomodasi. Elemen pengorbanan diri dapat dilihat apabila menggunakan strategi akomodasi di mana satu pihak akan mengorbankan keperluan mereka demi memenuhi keperluan orang lain. Jika pasangan suami isteri ingin menggunakan strategi akomodasi untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, salah satu pihak sama ada suami atau isteri terpaksa mengalah kepada pihak yang satu lagi. Terima kasih. Dan akhir sekali, menurut pandangan saudara Syafiqah, apakah tindakan atau strategi lain yang perlu dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk memperbaiki hubungan mereka? Bagi pendapat saya, ada 4 lagi strategi lain yang boleh suami isteri lakukan untuk memperbaiki hubungan mereka. Iaitu strategi yang pertama ialah persaingan. Persaingan ni ialah bila salah seorang daripada pasangan suami isteri akan buat keputusan untuk selesaikan konflik dan untuk capai matlamat tanpa menerima pandangan pasangan yang lain. Dan yang kedua ialah kolaborasi. Yang kolaborasi ni ialah apabila kedua-dua belah pihak iaitu suami isteri akan bekerjasama untuk menyelesaikan konflik dengan cara berbincang bersama-sama sehingga mereka jumpa konflik yang mereka sama-sama setuju. Dan strategi yang ketiga pula ialah kompromi. Kompromi ni bila suami isteri berusaha untuk selesaikan konflik dengan mereka mencari solusi yang sebahagiannya mereka setuju dan sebahagian lagi mereka tidak setuju sepenuhnya. Dan yang terakhir ialah pengabaian. Pengabaian di mana kedua-dua suami isteri mengabaikan konflik dan tidak melakukan apa-apa langsung untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kerana mereka beranggapan sekiranya mereka tidak mahu menambahkan lagi konflik sedia ada. Sekian, terima kasih dari saya. Kesimpulan dari perbincangan hari ini, kita dapat lihat bahawa dengan komunikasi yang baik antara suami isteri dapat memainkan peranan yang penting dan memberi kesan positif untuk membina hubungan yang berkualiti. Tidak lupa juga, suami isteri perlulah bekerjasama dan saling bertolak ansur dalam semua perkara bagi mengelakkan daripada berlakunya sebarang konflik. Oleh itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada keempat-empat ahli panel kita kerana sudi hadir pada pagi ini. Saya akhiri forum remaja kita dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia.